Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi 7 Ramadan 1441 Hijrah ini, kita dipertemukan sekali lagi dalam program kerohanian yang dianjurkan oleh Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di bawah selian Encik Rasmi. Sebelum itu, bagi pihak majlis mengalu-alukan kebersamaan dekan Profesor Dr. Zaid Datuk, pengurusi sekolah, yang Profesor Khairul Azmi selaku penyelaras program, yang dihormati penceramah kita pada pagi ini iaitu Profesor Madya Dr. Ajmain Safar, dan juga kari-kari undangan yang terdiri daripada Cik Abdul Rahim bin Ahmad, Cik Muhammad Arafat Yaman, dan juga Cik Muhammad Helmi bin Naud. Alhamdulillah, kita pada pagi ini akan mendengarkan dan akan diberikan ilmu berkaitan daripada ayat 185 daripada surah Al-Baqarah. Dan tanpa melengahkan masa, dengan berhati yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Samad Dr. Ismail untuk membacakan Al-Baqarah ayat 185. Kita persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak berkenaan matikan speaker mikrofon. ayat 100. شهر رمضان وبينات من القرآن الشهر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ajmahin. Untuk itu kami persilakan qari pertama, Saudara Abdul Rahim bin Ahmad, untuk membacakan semula ayat 185 surah Al-Baqarah. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشرف فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Encik Abdul Rahim. Seterusnya dipersilakan. Sambung terus nanti apa ni Cik, sampai dekat safarin fa'iddatum min ayy. Sambung sampai kat ujung tu. Fa'iddat ayyam min ukhar. Yang kedua. Alhamdulillah, terima kasih. Dipersilakan qari yang kedua Encik Muhammad Arafat untuk meneruskan mengulang semula bacaan ayat 185. Silakan Arafat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Waman kana maridan ala safari fa'iddatun minal ayyamin ukhar. Ridullahu bikumul yusra wala Waman kana maridan ala safari fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddatan walitukmilul iddatan walitukabirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Arafat. Baca dekat. Okey. Arafat tadi baca wala yuridukum bikumul usr.
Ra tu jangan panjang. Tadi dibaca wala yuridu bikumul usra, atau pendek. Okey, teruskan. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Arafat. Dan qari terakhir ayat 185 surah Al-Baqarah. Silakan Encik Muhammad Helmi bin Daud. Silakan Helmi. Okey, Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumul syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكلموا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Helmi. Cuma ayat ujung tu kalau boleh milul iddata walitukmilul iddata. Okay. Alhamdulillah kita dah sama-sama mendengar bacaan ketiga-tiga qari kita dengan bulan Al-Quran ni, kita dapat meneruskan bacaan kita. So, saya jemput bacaan terjemahan. Baiklah, saya akan membacakan terjemahan untuk ayat 185 dari surah Al-Baqarah. Ya saya Ustaz, saya akan bacakan sekejap lagi insya-Allah. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baiklah, demikianlah tadi terjemahan ayat 185 surah Al-Baqarah. Jadi majlis tanpa melengahkan masa, mempersilakan Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Ajmin Safar, Pengurusi Akademi Tamadun Islam UTM untuk menyampaikan tazkirah yang bertajuk Taqwa, Ramadan dan Al-Quran. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, insya-Allah berdasarkan kepada ayat yang kita baca ini, kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Saya merahkan yang kita nak bincang pada hari ini, bahagian berkaitan dengan bulan Ramadan dan Al-Quran. Bahagian yang kedua tu rasanya minggu sebelum ini Ustaz Aminuddin telah membicarakan tentang puasa. So saya nak fokus pada bahagian yang pertama, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang padanya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Seperti mana yang kita sedia maklum, satu daripada bulan Ramadan ini, selain dari Syahrul Ramadan, kita juga kenal sebagai Syahrul Quran, bulan di mana diturunkan di dalamnya
permulaan Al-Quran. Dalil yang menunjukkan Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan, seperti mana dalam surah Al-Qadar. Yang ini biasanya kalau di masjid, masuk sahaja malam yang ke-15 Ramadan, imam biasanya kalau dekat kampung-kampung, kalau dia baca surah-surah lazim, surah yang kedua, setiap kali solat sunat tarawih, dia akan baca surah Al-Qadar ini. Yang di dalamnya menyebutkan tentang penurunan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Merupakan dalil tentang Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya permulaan ayat 3. Begitu juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan, penuh barakah. Berdasarkan kepada ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan Allah Subhanahu wa taala Ramadan di antara bulan-bulan lain. Maknanya kalau kita lihat dalam bulan-bulan Islam ada 12 bulan, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, terusnya tu. Hanya satu bulan sahaja disebut bulan Ramadan di dalam Al-Quran. Satu bulan sahaja, iaitu bulan Ramadan. Pada ayat inilah, pada ayat Suratul Baqarah ayat 185. Jadi Ramadan ini dimuliakan dengan disebut secara khusus di dalam Al-Quran. Dan bila kita sebut Ramadan, kata Ibnu Katsir, bulan itu dipilih keistimewaannya, kemuliaannya, keberkatannya kerana pada bulan Ramadan diturunkan permulaan Al-Quran. Dan disebut juga oleh Ibnu Katsir bahawa Ramadan adalah bulan di mana diturunkan kitab-kitab Allah sebelum daripada Al-Quran. Sebelum daripada Al-Quran ada kitab-kitab lain. So antaranya Suhuf. Suhuf ini diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Dikatakan unzilat suhufi Ibrahim fi awwalil lailah min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan pada hari ke-6 bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan hari ke-6 tu malam ke-7. Maknanya diturunkan pada waktu malam. Injil diturunkan pada malam ke-13. Bukan hari ke-13 tapi malam ke-14. So yang ini ada perbahasan lah. Dan Al-Quran wa anzalallahu li arba'in wa ishrin Al-Quran diturunkan pada hari ke-25 bulan Ramadan, malam 25. Hari ke-24 Ramadan tapi malam ke-25. Seperti dalam hadis sahih Imam Ahmad. Dan kita biasa buat sambutan nuzul Quran. Nuzul Quran kita buat pada 17 Ramadan. Sempena memperingati peristiwa turunnya Al-Quran. Yang ini juga ada pandangan yang pelbagai di kalangan ulama. Menyebutkan malam diturunkan Al-Quran tu Lailatul Qadar. Kalau kita tengok Lailatul Qadar, ada ulama menetapkan 20 ke atas. Maknanya 20 malam ke atas. 21, 22, 23, 24, 25 sampailah habis kan. Tapi biasa kita buat nuzul Quran 17 Ramadan, malam ke-17. Tapi apa pun, yang pastinya pada bulan Ramadan permulaan diturunkan Al-Quran. Okay. Ibnu Abbas menyatakan maksud kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar berdasarkan ayat surah Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr.
Maksud beliau ialah Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz di langit dunia. Maknanya 30 juzuk tu mengambil pandangan berdasarkan kepada ayat ini. Dia kata Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sebanyak 30 juzuk. 30 juzuk tu turun pada malam Lailatul Qadar. Beliau menyebutkan dalam tafsirnya, saya baca terjemahan tafsir ini, dia kata diturunkan sekaligus di malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Lalu setelah itu, jika Allah ingin memfirmankan sesuatu ke dunia, Al-Quran itu diturunkan dari langit sedikit hingga akhir. Wahyu yang terakhir. Sektor Azmal Lail sama ada ayat wa'alaikum ni'mati wa ayat terakhir ataupun bukan, ada dibincang sebelum ini. Tapi tak apalah. Yang penting yang kita faham, Lailatul Qadar malam diturunkan seluruh Al-Quran, kemudian diturunkan berperingkat-peringkat, dan seperti 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Intipati Al-Quran dalam linnas. Al-Quran yang diturunkan itu menjadi hudan, petunjuk bagi manusia. Ibn Katsir menyebutkan ini adalah Allah terhadap Al-Quran, bahawa Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah, hamba yang beriman kepada Al-Quran, yang membenarkan kita mengikuti tuntutan Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang membenarkan apa yang datang oleh Al-Quran dan mengikut apa yang dituntut oleh Al-Quran. Kalau kita nak jadikan Al-Quran dituntut untuk beriman Al-Quran, membenarkan apa diturunkan melalui Al-Quran dari segi hukum dan sebagainya, mengikut dalam Al-Quran. Kemudian disebut wabayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini sebagai penjelas, penerang mengenai petunjuk yang diturunkan, dan dia menjadi pembeza antara yang hak dan yang batil. Al-Quran yang diturunkan itu sebagai hidayah. Al-Quran juga menerangkan tentang perkara-perkara yang benar dan perkara-perkara yang batil, yang salah. Dalam ayat ini dia kata hujah, maknanya Al-Quran merupakan dalil terang yang jelas bagi orang yang punya, maknanya faham, kemudian tentang sesuatu mana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahawa panduan perkara yang haram, yang boleh, yang tak boleh, yang diperintah, yang dilarang. Al-Quran menyebutkan tentang perkara-perkara tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan tentang
Dia suruh kita berpegang kepada dua perkara yang kamu tidak akan sesat. Apa dia? Yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, dikata Al-Quran adalah landasan hukum hakam. Dan dia diturunkan bukan hanya kepada Muslim, tapi diturunkan juga untuk seluruh manusia. Jadi Al-Quran ni panduan untuk seluruh manusia, bukan hanya khusus untuk orang beriman. Tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Al-Quran kepada hamba-Nya kepada sebagai pemberi peringatan, nazira, kepada lil alamin, seluruh alam. Maknanya bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk makhluk yang lain, termasuk tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Rumusan Tabari kata, oleh kerana itu orang yang telah mendengar tentang Islam, telah disampaikan tentang Islam, namun dia tidak menerima, maknanya tak nak percaya, maka dia tidak boleh mencari alasan di hari kiamat kelak. Bagi orang yang sudah tentang hidayah, tentang Al-Quran, tentang Islam, dia tak boleh, kalau dia tak nak ikut, dia tak boleh jadikan alasan pun disampaikan kepadanya. Itulah kita ni, bila kita telah diberitahu tentang sesuatu, maknanya telah sampai berita, maklumat, info tersebut pada kita, maka kita tak boleh jadikan alasan, saya tak tahu. Saya dah beritahu, dekan dah beritahu, maknanya info dah sampai, email dah dihantar, itu contoh. Ada bukti, email telah dihantar, kadang-kadang kita tak baca, itu masalah kita, bukan masalah orang yang menyampaikan. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kebenaran dan nazir, peringatan. Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai hidayah kepada kita, sebagai peringatan kepada kita. Dan Al-Jahash berkata, Allah mengkhabarkan bahawa dia menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua mukallaf. Maknanya bagi orang yang berakal, apabila dibacakan ayat Al-Quran, dia sepatutnya mentadabbur ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Ayat lain menyebutkan tentang Al-Quran sebagai hidayah ini. Ini surah Al-Baqarah, ayat yang kedua. Zalika raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang, pertama, dia datang daripada Allah, dia bukan ciptaan Nabi Muhammad, dan yang kedua tentang kesempurnaannya, tidak ada kekurangan, dan dia menjadi hudan, petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Dan kalau kita lihat ayat selepas itu, siapakah orang yang nak bertakwa ni? Orang yang hendak bertakwa, orang yang dapat petunjuk ni. Al-Baqarah dijelaskan, allazina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang yang beriman pada ghaib. Wa yuqimuna shalah, orang yang mengerjakan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sama ada mengeluarkan zakat, infak dan sebagainya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dan kitab-kitab yang sebelum
kita kena beriman kepada kitab-kitab. Maknanya kita yakin, kita percaya kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, itu semua adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul sebelum ini, untuk jadi panduan kepada umat di zaman mereka. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Siapa lagi orang yang nak bertakwa ni? Orang yang yakin akan adanya hari akhirat, adanya hari pembalasan. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang yang akan mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Kalau dalam surah Al-Baqarah ini diceritakan siapakah orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah daripada Al-Quran. Orang yang pada perkara gaib, melaksanakan ibadat, mengeluarkan sebahagian rezeki yang berbentuk wajib, ada yang wajib, ada yang sunat, kan, zakat contohnya. Begitu juga orang yang beriman kepada kitab-kitab selain daripada Al-Quran, kitab-kitab lain juga diyakin dan percaya diturunkan oleh Allah untuk umat-umat sebelum ini, dan orang yang yakin dan percaya tentang adanya hari kiamat. Lalu untuk menghadapi hari tersebut, Al-Quran sebagai hidayah. Dalam sepotong hadis Wasallam disebut, innakum la tarji'una ila Allah bi syai'in afdalu mimma kharaja minhu, ya'ni al-Quran. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menghampirkan diri kepada Allah melainkan dengan sesuatu yang lebih utama yang datang terus daripadanya, yaitu Al-Quran. So, hadis ini menyebutkan tentang siapa-siapa yang ingin untuk menghampirkan diri kepada Allah. Sesiapa yang ingin menjadikan dia orang yang dekat dengan Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang hampir kepada Allah, maka dia hendaklah menghampirkan diri kepada Al-Quran. Maknanya dia kena jadikan Al-Quran itu sahabat, teman, rakan yang akan dibaca setiap hari. Kita baca Quran bukan hanya bulan Ramadan. Kita sepatutnya membaca Al-Quran setiap masa. Kita jadikan Al-Quran ni bagaimana lakukan? Kita kena berusaha mempelajari, berusaha ummati tilawah. Sebagai ibadat umatku ialah membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni. Jadi kita kena banyakkan bulan Ramadan ni sehari khatam 2 kali. Khatam tu maknanya baca daripada muka surat pertama Al-Quran sampai habis. 3 berusaha dia untuk membaca Al-Quran. Kita tahun ni dapat khatam 30 hari ni 2 kali, alhamdulillah. Imam Syafi'i sehari 2 kali. Sebulan 60 kali. Saya pun tak tahu macam mana dia baca. Tapi bagi orang yang lancar laju ni kan, dia boleh baca 1 juzuk dalam 20 minit. 1 juzuk 20 minit. Satu muka surat seminit. Satu muka surat seminit. 20 muka surat lebih kurang 1 juzuk. So maknanya 20 minit 1 juzuk. Kita boleh kira lah sejam berapa juzuk. 3 juzuk kan 1 jam. So maknanya untuk dapat 30 juzuk
3 kali 10. 10 jam. 10 jam. 10 jam. Sehari ada 24 jam kan? So maknanya kita mengira macam itulah. Dia membaca Quran 20 jam. 20 jam. Sambil berjalan, sambil duduk, baca Quran. Sambil berjalan, sambil duduk, buat apa benda pun dia baca Quran. Sebab dia hafal Quran. Kita hafal juga surah Al-Fatihah. Kita hafal juga surah Al-Ikhlas. Surah Inna A'tainakal Kautsar. Kena tambah lagi lah. Kemudian disebut dalam hadis seterusnya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah sesiapa yang mempelajari Al-Quran. Kemudian dia mengajar kepada orang lain. Belajar Quran ni tuan-tuan, jangan kita rasa cukup dengan apa yang kita ada. Belajar dan belajar dan belajar. Saya nak ceritalah sikit. Ni kongsi. Ada seorang, saya ada buka kelas Al-Quran. Masa saya sambung PhD dulu. Saya ada buka kelas Al-Quran dekat rumah. Seminggu sekali. So, siapa-siapa yang, kenapa saya tak buat dekat masjid kelas tu, sebab mungkin dia segan, dia malu. Jadi memang fokus saya kepada orang yang ada masalah membaca. Mengangkat, lambat, huruf pun bertukar-bertukar, sod, dot, to kan, bertukar-tukar. So saya buat kelas tu dekat rumah. Jadi adalah lebih kurang 10 orang. On off lah yang datang. Tapi ada seorang ni memang setiap kali kelas dia tak miss. Dan hampir kerap dia tanya saya, Ustaz, malam ni ada kelas? Dia akan tanya saya. Dan biasa bila kita mengajar, bila saya baca, kemudian setiap orang akan baca kan. Gila-gila lah baca seorang-seorang. Sampai dekat dia dia tak baca. Dia pas dekat kawan sebelah. Sebab dia rasa peringkat awal tu memang saya tahulah dia tak boleh membaca. Selama berapa lama dia tak baca? 2 tahun. 2 tahun tu dia ikut kelas saya. Bila sampai part dia pas dekat orang lain. 2 tahun. Lepas masuk tahun ketiga. Maknanya masa tu bacaan tu dah banyak lah, bacaan Quran. Dah banyak sebab saya baca daripada awal sampailah habis 30 juzuk. Masuk tahun ketiga, tiba-tiba dia sampai giliran dia mula baca. Walaupun membacanya merangkak, tapi dia start membaca. Dan alhamdulillah, sampailah habis 30 juzuk. Yang ambil masa 5 tahun. Maknanya mengajar dia orang ni yang merangkak-merangkak ni sampailah habis 30 juzuk tu 5 tahun. Dan alhamdulillah dia dah berani membaca, dia dah boleh. Pada peringkat awal tu merangkak-rangkak, tapi akhirnya dia membaca dengan baik. Sebab bukan semua orang bila kita sampaikan satu benda dia boleh terus dapat. Dan saya sendiri rasanya belajar Al-Quran ni, walaupun kita dah belajar daripada kecil dengan mak ayah kita, lepas tu dengan guru-guru sampai dekat universiti, masih lagi mencari guru. Saya graduate first degree, masih lagi mencari guru Al-Quran untuk sampailah kita rasa bacaan kita ni standard dia tu macamlah qari yang kita dengar dekat TV, dekat CD. Barulah kita rasa kita telah belajar dengan baik dari sudut bacaan. Sebab tu disebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah sesiapa yang mempelajari Al-Quran. Jangan lupa tambahkan lagi pengetahuan kita tentang Al-Quran. Siapa-siapa yang rasa bacaannya kurang kurang tepat, bacaannya masih tidak lancar, carilah guru, belajarlah. Jangan segan, jangan malu. Kerana sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran. Kemudian bila kita dah dapat tu, kita ajarlah kepada orang lain. Dan bila kita qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasan qul alif lam mim harfun
walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, satu pahala. Dan satu pahala tersebut digandakan dengan 10. Aku tidak kata alif lam mim satu huruf, kata Rasulullah, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. So maknanya bila kita baca alif lam, kita dapat 30 pahala. Ada juga orang, ustaz saya nak baca alif lam mim je lah. Ada orang yang baca qaf. Sebab apa? Sebab dia kata tak dapat 10 pahala ustaz. Tapi apa yang disebut dalam hadis ini, setiap huruf Al-Quran yang kita baca akan digandakan ganjaran pahala untuk kita. Man istama'a ila ayatin min kitabillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengar satu ayat daripada Al-Quran, maka ia akan menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat. Kita nak jadikan Al-Quran ni cahaya untuk kita. Mendengar pun, dia akan menjadi cahaya kepada kita. Apatah lagi kalau kita membacanya dan kita memperdengarkan kepada orang lain. Lebih-lebih lagi lah, dia akan menjadi cahaya untuk kita pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis yang lain daripada bahawa beliau telah meminta Rasulullah SAW memberikan satu pesanan yang berpanjangan. Rasulullah bersabda, apa pesan Rasulullah? Ittaqwallah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innahu sesungguhnya takut kepada Allah itu adalah kepala bagi segala amal kebaikan. Pesan pertama Rasulullah kepada supaya menyemai rasa takwa, rasa takut kepada Allah. Kerana perasaan takut kepada Allah ini akan menjadi ataupun sumber amal-amal yang dia lakukan. Sebab itu dia kata bila kita nak buat sesuatu, kena tanya diri kita yang kita buat ni Allah redha atau tidak. Yang kita buat ni dapat pahala atau sebalik. Kemudian Abu Zar tanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zidni, ya Rasulullah, tambahkan lagi kepada aku pesanan tersebut. Lalu Rasulullah kata apa? Alaika bitilawatil Quran fa innahu nurul lak fil ardi wa zukhrul laka fis sama. Hendaklah kamu membaca Al-Quran kerana ia adalah cahaya bagimu di bumi dan bekalan untukmu di hari akhirat. Bacalah Al-Quran. Pesan Rasulullah kepada Abu Zar selepas memiliki sifat takwa, Rasulullah kata, bacalah Al-Quran. Jadi, Al-Quran ini, bila kita mula membaca bulan Ramadan, kita nak dia berterusan. Supaya bulan-bulan selepas Ramadan juga kita membacanya. Dan disebut dalam hadis yang lain, Al-Quran syafi'un musyaffa'un wa mahillun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqatahu ilan nar. Al-Quran adalah pemberi syafaat. Al-Quran ni akan menjadi penolong. Syafaat akan diterima dan sebagai penghujah yang akan berhujah untuk kita pada hari kiamat. Barang siapa meletakkan Al-Quran di hadapan, maknanya apa-apa, inilah Al-Quran. Maka Al-Quran akan memandunya ke syurga. Letakkan Al-Quran di belakang, maka Al-Quran akan mencampakkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi kita nak Al-Quran ni jadi pembantu kita, penolong kita, pemberi syafaat kepada kita, pada hari kiamat nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kerana sesungguhnya Al-Quran ini akan menjadi penolong kamu ketika kamu memerlukan pertolongan di hari kiamat nanti.
Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca ini menjadi hidayah, petunjuk kepada kita, dia akan memandu kita. Mana yang betul, mana yang salah, mana yang kita kena buat, mana yang kita kena tinggal. Mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi panduan kepada kita. Dan hadis Nabi SAW, Rasulullah mengingatkan, jika kamu pergi satu pagi untuk belajar satu ayat dari kitab Allah, lebih baik bagi kamu daripada mengerjakan sembahyang sunat 100 rakaat. Orang yang belajar kitab Allah, belajar Al-Quran, belajar satu ayat, lebih baik daripada 100 rakaat. Kita boleh bayangkan, untuk sembahyang tarawih 20 rakaat, kita ambil masa kadang-kadang sampai setengah jam. Kita bayangkan kalau 100 rakaat, berapa jam kita ambil. Sedangkan pergi belajar satu ayat, dah menyamai ganjarannya 100 rakaat sembahyang. Itulah, kalau kamu belajar satu bab daripada ilmu, dia lebih baik daripada 1000 rakaat kamu sembahyang. Jadi berdasarkan kepada ayat, apakah ibrah yang kita boleh ambil, pengajaran yang kita boleh ambil. Kedatangan Ramadan sepatutnya bukan sahaja mengingatkan kita tentang kewajipan berpuasa, tetapi sewajarnya menyedarkan kita bahawa bulan ini bulan Al-Quran, yang perlu kita muliakan dengan membanyakkan membaca Al-Quran. Kalau kita boleh habis 10 hari satu Al-Quran, 30 juzuk, alhamdulillah. Hari ini hari yang paling tidak kita dah baca 7 juzuk Al-Quran. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah bulan untuk kita melipat gandakan membaca, mempelajari dan menekuni Al-Quran. Banyakkan tilawah, banyakkan mempelajari Al-Quran. Ambillah masa sedikit untuk mempelajari, cari tafsir, baca terjemahan. Gunakan, ambil peluang ini. Saya beberapa tahun lepas, saya jumpa seorang daripada staf UTM bulan Ramadan. Dia memang biasa kalau saya jumpa di bulan Ramadan, dia akan bawa Quran yang satu juzuk. So hari itu dia bawa Quran yang ada terjemahan, satu juzuk. Itu Ustaz, tahun lepas saya baca Quran satu hari satu juzuk. Tahun ni saya tambah satu juzuk, dalam yang sama saya baca terjemahan Al-Quran. Tahun akan datang, dia baca satu juzuk sehari dan saya nak baca tafsir surah tersebut dalam masa satu hari. Maknanya satu hari terjemahan, dalam masa yang sama dia cuba menghayati maksud ayat-ayat yang dibaca pada surah tersebut. Dan rasanya sekarang ni dah ada orang buat ringkasan kandungan juzuk pertama, ringkasan kandungan juzuk kedua, juzuk ketiga dan seterusnya. Sebagai orang yang duduk dekat Menara Gading, sewajarnya kita mengambil peluang untuk menjadikan Ramadan ini bulan menghayati kandungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah untuk semua manusia, hudan linnas. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk menyampaikan Al-Quran juga kepada orang bukan Islam, bukan hanya kepada orang Islam, juga kepada orang bukan Islam. Dengan pelbagai cara. Paling tidak kedua kita, contoh yang kita tunjukkan kepada rakan. Kita tahu dekat dekat pejabat fakulti ada yang bukan Islam. Tunjukkan contoh model kita sebagai seorang yang menghayati Al-Quran. Mudah-mudahan itu sebagai dakwah kita, dakwah bilhal dipanggil, dengan kita menunjukkan contoh kepada orang lain. Kemudian yang keempat, gunakanlah formula yang ada di dalam Al-Quran, iaitu Al-Furqan, penentu, pembeza mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita gunakanlah Al-Quran ini untuk menilai sesuatu yang kita nak buat, yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita berpandukan kepada Al-Quran di dalam menentukan sesuatu, membuat sesuatu. Saya ambil masa sikit lagi. Sekarang ni bila kita baca Quran kan, kita niat nak baca untuk apa kan. Jadi saya sarankan
Al-Quran untuk menimba ilmu dan beramal. Bacalah Al-Quran untuk mendapat hidayah. Maknanya niat supaya bila kita baca ni, kita dapat hidayah. Bacalah Al-Quran untuk bermunajat kepada Allah. Kita jadikan Al-Quran ni sebagai... Bacalah Al-Quran ini untuk mencari kesembuhan daripada pelbagai penyakit. Penyakit zahir, penyakit batin. Tiap-tiap kita ni ada penyakit. Penyakit hati, paling tidak. Dalam diri kita ni ada macam-macam penyakit. Jadikan Al-Quran itu syifaun, penyembuh penyakit dalaman kita. Kita niat bila kita baca tu, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Paling tidak penyakit dalam ni. Bacalah Al-Quran agar bertujuan agar Allah mengeluarkan kita daripada kegelapan dan kepada cahaya. Kita baca Quran, mudah-mudahan kita minta agar Allah jadikan Al-Quran ni sebagai cahaya untuk kita. Kita bacalah Al-Quran dengan niat supaya dia menjadi pengubat hati kita yang kita ni kadang-kadang sifat degil, sifat ego kan, sifat besar ada pada setiap orang. Jadi kita minta agar Allah lembutkan. Berikan baca Quran ni supaya Allah beri ketenangan kepada kita. Supaya Allah menghidupkan hati-hati kita dengan kita membaca Quran. Kita kerana dia adalah hidangan Allah Ta'ala untuk kita. Sebab besok dia akan jadi syafaat, penolong pada kita. Bacalah Al-Quran supaya kita ni tidak dicatat di kalangan orang yang lalai. Supaya kita ni menjadi orang yang senantiasa zikrullah. Bila kita baca Quran, kita niat supaya Allah tidak menjadikan kita orang yang lalai. Bacalah Al-Quran yang bertujuan untuk menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Bacalah Al-Quran bertujuan untuk mematuhi perintah. Baca dengan tertil. Mudah-mudahan kita niat supaya kita ni mematuhi perintah arahan yang dikeluarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran demi mendapat ganjaran pahala. Bila kita baca Quran, mudah-mudahan Allah ganjarkan pahala yang berlipat kali ganda. Setiap huruf, tak payah kan, satu baris ni berapa huruf, lepas tu darab dengan 10 tak payah. Bacalah Al-Quran sehingga kita akan memperolehi syafaat. Bila kita baca Quran, niat kita, ya Allah jadikanlah Al-Quran ini sebagai syafaat untuk kita nanti. Bacalah Al-Quran kerana dia adalah wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita. Bacalah Al-Quran, semoga Allah mengangkat darajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran yang kita baca. Niat kita bila kita baca Quran, supaya besok di hari akhirat kita diangkat di syurga, dipakaikan dengan mahkota kemuliaan, dan ibu bapa kita sendiri akan dipakaikan dengan perhiasan yang mahal di dunia, yang terdapat di hari akhirat. Ada hadis yang menyebutkan besok di hari akhirat, si bapa, si ibu datang. Dia kata, ni siapa? Aku tak pernah buat amalan sehingga aku dapat mahkota seperti ini. Lalu diberitahu kepadanya. Dia kata, itulah amalan Al-Quran anak-anak kamu. Jadi kamu sendiri dapat ganjaran seperti itu. Kita niat baca Quran ni supaya kita dekat dengan Allah. Kita niat bila kita baca Quran untuk menjadi ahlullah, orang yang dipilih oleh Allah dan mendapat keistimewaan di sisinya. Kita baca Quran dengan niat supaya kita senantiasa bersama dengan para malaikat. Baca Quran, syaitan-syaitan keluar daripada diri kita. Kita tak nak syaitan yang ada dalam diri kita ni bertapak, sehingga kita pun berperangai seperti makhluk tersebut, kan? Kita baca Quran, niat kita supaya selamat daripada api neraka dan azab Allah. Kita baca Quran supaya kita merasai kebersamaan senantiasa dengan Allah. Kita baca Quran sehingga akhir sekali kita baca Quran, kita niat supaya kalaulah kita dipanjangkan umur, semudah-mudahan kita tidak jadi orang yang nyanyuk, kan? Sebab antara disebut antara hikmah orang yang baca Quran, dia tidak akan nyanyuk sampailah dia meninggal dunia. Walaupun dia tua, umur 100 tahun ke, kita pun tak tahu kan umur kita berapa. Ada orang tu umur 50 pun dah nyanyuk dah kan. Mudah-mudahan kita baca Quran, kita jadi orang yang sedikit peringatan kita pada pagi ini. Saya kembalikan kepada Cik Jais. Alhamdulillah. Terima kasih. Satu sesi yang cukup padat dengan ilmu, dengan manfaat, barakah daripada bulan Ramadan, barakah daripada Al-Quran. Semoga sama-sama dapat kita jadikan panduan untuk meneruskan kehidupan seharian yang penuh mencabar, dan insyaAllah segala pesanan, segala ilmu yang diberikan akan menjadi pakaian zahir dan batin
dalam kita meneruskan kehidupan di dunia yang penuh fana ini. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Ajmain Safar, pengurusi pengurusi Akademi Tamadun Islam yang telah pun berkongsi ilmu, dan saya buka kalau ada soalan daripada para tetamu yang ingin bertanya kepada pembimbing kita pada pagi ini. Silakan, majlis dibuka untuk sesi soal jawab kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, saya nak minta pandangan Ustaz. Kalau saya baca Yasin, saya akan pegang Al-Quran. Saya tak akan baca menggunakan kitab-kitab Yasin yang kecil. Sebab saya memikirkan bila pegang Quran tu saya akan dapat pahala pegang Quran. Sebab pegang Quran ni ada wuduk kan. Berbeza dengan kita pegang kepingan Yasin. Begitu juga saya baca surah-surah Al-Mulk, Waqiah, amalan-amalan seharian, saya akan pegang Al-Quran. Jadi adakah kualiti kita pegang Al-Quran tu, baca dengan Al-Quran dengan masyaf kepingan-kepingan kitab yang kecil tu berbeza. Itu satu. Faham Ustaz Okey. Dari segi pahalanya. Okey. Yang keduanya, kalau kita baca Quran, tiba-tiba kita tak tahu cara bacaannya. Contohnya majreha ni contohnya kan. Macam mana bentuknya, ada segi empat, kita tak tahu contohnya. Atau satu bacaan tu dia kena tambahkan satu nun kecil. Jadi kita agak confused. Jadinya ketika tu memang kita dalam masa belajar. Tapi kadang-kadang kita banyak Quran tu terbalik, macam-macam ada benda yang kita tak tahu. Adakah sebaiknya kita, apa yang perlu kita buat? Adakah kita jangan baca satu ayat tu, kita langkah untuk mengelakkan daripada kesilapan yang kita tak pasti? Dua soalan je. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Pertama tu memanglah sebenarnya tengok mushaf itu sendiri dah dapat pahala dah kan. Pegang dengan beruduk pun dah dapat pahala dah kan. Memanglah berbeza kan. Kalau kita mampu memegangnya dengan beruduk dan sebagainya, tak ada masalah. Mungkin bagi orang yang dia tak ada uduk tapi dia nak baca kan. So dia mungkin boleh guna yang ada terjemahan kan. Dia dapat pahala jugalah, tapi tak sama dengan pahala orang yang membaca dengan beruduk tadi, membaca dengan memegang Al-Quran. Itu pandangan saya lah kan. Yang kedua tu sebenarnya kita sekarang ni banyak dah kemudahan ya. Kalau kita ada apps Al-Quran dalam handphone kita, kita tekan, katalah kita jumpa satu ayat, kita nak tahu bacanya macam mana, so kita boleh tekan kat situ dan kita dengar bacaannya macam mana. Jadi jangan terus tinggalkanlah bila kita, alah ni ayat ni macam mana nak baca So kemudahan-kemudahan yang ada ni kita boleh manfaatkan. Yalah kadang-kadang kita nak tanya ustaz, nak telefon dia mungkin ustaz tak angkat kan. Jadi gunalah kemudahan-kemudahan yang ada ni untuk membantu kita membaca Al-Quran. So rasanya software-software yang ada banyak sebenarnya boleh membantu kita. So wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Iskandar yang bertanya. Terima kasih Ustaz Ajmain atas jawapan yang diberikan, cukup terang, cukup jelas. Dan kita buka lagi untuk beberapa soalan, satu atau dua soalan lagi kalau ada yang ingin bertanya dalam sesi program kerohanian pada pagi ini. Berdasarkan daripada unjuran maksud surah Al-Baqarah ayat 185, kalau ada soalan, masih dibuka lagi sesi ini. Cuma nak amal aja. InsyaAllah Ustaz, mudah-mudahan semuanya ini menjadi amalan dan juga menjadi apa kata orang ilmu yang dimanfaatkan daripada Ustaz. Alhamdulillah insyaAllah. Jadi terima kasih Ustaz atas segala perkongsian pada pagi ini. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah tuan-tuan dan puan kepada seluruh tetamu yang telah hadir pada program kerohanian pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama. Dan kita kembali bersama-sama dengan staf Fakulti Sains Sosial dan juga Kemanusiaan untuk mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Zaidatun Tasir bagi menyampaikan amanat sempena PKP sesi yang keempat ini. Majlis dengan hormatnya dipersilakan Prof. Assalamualaikum dan selamat pagi semua yang saya hormati Ustaz Ajmain, pengurusi Akademi Tamadun Islam, Cik Jais,
dan juga semua warga Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Alhamdulillah kita bersama pada pagi ini walaupun tidak bertemu secara fizikal tetapi kita bertemu secara virtual melalui Webex. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim teknikal kerana hari ini kita dapat lihat bahawa sesi program kerohanian kita pagi ini juga turut live di Facebook. Jadi walaupun kita berada di Webex tapi sesiapa yang ingin mengikuti menerusi Facebook pun boleh juga. Jadi pertamanya terima kasih pada teknikal saya, tim di bawah Cik Kai, Cik Khairul, TP, program yang kita telah jalankan saya rasa semenjak kita PKP fasa 1 sehingga PKP fasa 4 iaitu program kerohanian yang kita jalankan di Fakulti Sains Sosial berterusan. Dan kita berdoa agar kita istiqamah dengan apa yang kita laksanakan walaupun sedikit di pagi hari Khamis, tapi kita dapat teruskan program ini di masa akan datang bagi kita semua mengisi jiwa dan rohani kita dikala kita berada di rumah work from home. Pesanan juga kepada semua staf, jangan lupa check in setiap pagi menggunakan apps MCO. Takut terlupa, kadang-kadang saya pun terlupa juga nak check in dan supaya pihak UTM dapat melihat di manakah staf-staf UTM berada untuk tujuan penyelenggaraan dan juga untuk tujuan pemantauan dan pertolongan. Okay, semalam saya ke fakulti, semalam dari pagi sampai ke pukul 2 lebih. Saya menghadiri mesyuarat senat, kebetulan ada urusan juga di pejabat Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. So siapa yang tak masuk UTM dah hampir sebulan lebih tak silap saya yang tak masuk UTM, alhamdulillah fakulti nampak lebih bersih, saya nampak. Okay. Lebih bersih, lebih hening, lebih syahdu saya nampak. Dalam sebab saya ke fakulti semalam, saya sempat ke pejabat Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan juga saya sempat juga ke sekolah pendidikan di bilik saya di C14. So alhamdulillah saya nampak keadaan baik. Siapa yang rindu ke bilik-bilik masing-masing ataupun di kala inilah saya rasa ramai yang merasakan rindunya kepada UTM. Saya rasa sebab hampir sebulan lebih tak masuk pintu gerbang UTM tu ataupun tidak melihat suasana UTM. Begitulah lumrah manusia, bila kita berada di UTM kita tak berapa nak menghayati, menghargai suasana UTM. Tetapi bila kita berada di rumah, kita dapat rasa rindunya tempat kerja. Itulah manusia. Tapi saya rasa satu suasana ataupun satu keadaan yang diberikan pada Allah kepada kita semua untuk duduk di rumah sepanjang Ramadan, sesuatu yang saya rasa tak pernah saya merasailah sepanjang saya bekerja kecuali saya bercuti kot sebulan Ramadan. Jadi alhamdulillah di samping itu kita juga perlu melaksanakan tugas-tugas harian yang telah diamanahkan kepada kita dari rumah. Setakat ni alhamdulillah saya dapat merasakan kerja-kerja di fakulti berjalan seperti biasa, cuma kita tidak boleh expect lah produktivitinya melebihi 100%, tetapi untuk pengetahuan semua saya nak maklumkan bahawa semua urusan berjalan seperti biasa, urusan pengurusan kenaikan pangkat, ROC, gaji dan sebagainya, urusan pengambilan pelajar, urusan graduan, alhamdulillah nampaknya berjalan lancar di UTM. Dan semalam pun semasa mesyuarat senat, Tuan Pendaftar ada membentangkan statistik pelaksanaan UTM dan begitu juga dengan timbalan-timbalan Naib Chancellor membentangkan perkara-perkara yang berlaku di UTM di sepanjang PKP. Alhamdulillah saya nampak UTM masih berfungsi seperti mana kita sebelum PKP. Alhamdulillah itu yang saya nampak dan saya rasa kawan-kawan saya yang menghadiri mesyuarat senat semalam pun dapat melihat bahawa Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menyumbang kepada UTM sebab kita harus ingat apabila kita menyumbang kepada UTM, kita menyumbang kepada masyarakat dan ia adalah sebahagian dari tanggungjawab kita. Saya ada juga berbicara secara informal dengan kawan-kawan di UC lain. Saya bertanya, ada juga kawan-kawan di UC lain mengatakan mereka seolah-olah bercuti, tidak melaksanakan sebahagian daripada kerja-kerjanya. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa UTM di bawah kepimpinan Datuk Naib Chancellor dan juga beberapa TNC yang lain
kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik dan kita diberikan idea yang terbaik. Mungkin kita agak terkejut pada PKP fasa 1, masa PKP fasa 1 kita agak terkejut sebab diminta duduk kat rumah, jadi kita pun tidak tahu keadaannya macam mana, dan kita dapat lihat bila kita merentas ke PKP fasa 2, kes-kes COVID yang positif meningkat. Kemudian bila kita mencecah kepada PKP fasa 4 pada minggu ini, kita dapat, dan dengan Ramadan yang kita lalui sekarang, kita dapat lihat PKP kes-kes baharu agak berkurangan, tetapi masih lagi di tahap yang perlu kita fikirkan. Jangan kita ingat bahawa kita telah menang, tetapi perkara-perkara yang kita perlu fikirkan dan kita sentiasa berwaspada. Walaupun beberapa kelonggaran telah diberikan oleh kerajaan, bolehlah kaum-kaum ketua-ketua keluarga untuk pergi membeli barang, membawalah puteri masing-masing ke, membawalah buah hati masing-masing untuk membeli barang. Jangan bawa buah hati orang lain. Okey. Jadi bolehlah menemankan untuk membeli barang, diberikan kelonggaran sekarang ni untuk kita bersama-sama. Jadi itu beberapa perkara, dan sebagai staf Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, saya harap kita akur dan patuh dan hormati PKP ini mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Jangan pula nanti berlaku perkara yang mana kita melanggar perintah social distancing dan sebagainya. Al-maklum kita akan menyambut Syawal. Hari ini 7 Ramadan, kita akan menyambut Syawal, jadi kita kena faham bahawa ini adalah Syawal yang teristimewa lah bagi kita, yang mana kita mungkin meraihkan bersama keluarga secara virtual. Bagi tidak boleh balik kampung, jadi saya harap sangat patuhlah. Di situlah kawalan di mana emosi kita boleh tak kita mengawal emosi untuk sementara waktu, insya-Allah. Saya yakin dengan duduk di rumah, kita masing-masing masih mengingati ibu bapa masing-masing yang masih ada di kampung. Saya rasa kita panjatkan doa, panjatkan doa dari jauh supaya mereka berada dalam keadaan sihat, dan insya-Allah kalau kita tak bersama pun Allah akan menjaga mereka semua. Jadi di situ saya harap sangat momentum kerja dan momentum semangat dan juga kesihatan harus dijaga di kalangan semua staf Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Dan kita juga menunggu pengumuman dari Kerajaan Malaysia selepas fasa 4 ini, adakah sektor pendidikan akan dibuka secara berfasa. Ada rayuan yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk MKM membenarkan sektor pendidikan dibuka secara berfasa, dan sektor pendidikan adalah sektor kita. Jadi saya harap sangat semua warga sains sosial, apabila kita nanti bekerja seperti biasa, kita harus momentum yang sama dengan lebih bersemangat lagi dapat kita teruskan untuk kita menyumbang kepada UTM dan juga menyumbang kepada negara dan juga menyumbang kepada ummah. Jadi itu sahaja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih kepada semua. Setakat ini saya rasa UTM telah bebas daripada kes-kes COVID. Kalau siapa yang mengikuti email yang telah dihantar oleh Hal Ehwal Korporat, tidak ada kes positif lagi di COVID. Walaupun saya rasa ada yang mungkin terdengar di Fakulti Sains Sosial kita ada satu kes positif. Alhamdulillah dengan doa kita semua, beliau telah negatif dan dalam keadaan kuarantin untuk langkah-langkah pemantauan di masa akan datang. So alhamdulillah UTM tidak lagi ada kes-kes positif. Kalau ada kuarantin pun tak silap saya kuarantin di rumah ataupun kuarantin yang melibatkan kembali daripada luar negara. Maka kuarantin di bawah Kerajaan Malaysia. Jadi akhir kata kita dah hampir sebulan lebih tidak bersua. Jadi saya rasa walaupun bagaimanapun kita bersua secara virtual, ada salah dan silap, saya mohon maaf sepanjang kita bekerjasama. Dan saya mengambil peluang juga ini, mungkin kita ada ramai di sini, mungkin Ustaz Ajmain kita boleh berdoa ke, Ustaz boleh memimpin bacaan doa sepanjang supaya kita diberikan kesihatan, kekuatan untuk menghadapi Ramadan yang istimewa ini, dan juga supaya kita istiqamah dan meneruskan mencari ilmu untuk jiwa dan rohani kita. Itu saja saya balik kepada Cik Jaiz dan untuk Ustaz memimpin. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih dekan kita Profesor Dr. Zaidatun yang telah pun menyampaikan amanah untuk sesi PKP yang keempat ni. Terima kasih Prof. Jadi sebelum menutup majlis, sedikit pemberitahuan, nanti Ustaz Ajmain di penghujung majlis akan memimpin bacaan doa penutup.
Jadi saya diminta untuk menguar-uarkan bahawa satu program di bawah program High Performance Delivery bertemakan core values UTM dan juga fakulti, iaitu Integrity, Sustainability, Excellence, Sinergi dan Spiritual, akan diadakan pada hari Selasa 5 hari bulan Mei 2020 pada jam 11 pagi hingga 12 tengah hari, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Nur Hafizah Musa, pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Kuala Lumpur, yang akan disiarkan melalui webpage fakulti juga. Jadi itu adalah maklumat pada 5 hari bulan, dan manakala pada 6 hari bulan pula akan diadakan satu program perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh Puan Salina binti Ardi selaku penolong pegawai latihan vokasional, yang akan mengajar kita DIY, do it yourself, iaitu membuat baju kompos. Ketika PKP kat rumah ni mungkin banyak bahan buangan makanan, lebihan makanan, terutamanya lepas berbuka dan lepas bersahur. Bahan-bahan tersebut boleh dijadikan baju kompos bagi yang meminati dalam bidang tanaman. Jadi insyaAllah kita ada 2 program yang akan berlangsung sepanjang minggu ini dari fakulti kita insyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita tiba ke penghujung rancangan, ke penghujung program kerohanian ini. Jadi bagi memberkati majlis dan kehidupan kita sepanjang bulan Ramadan selama-lamanya insyaAllah, majlis sekali lagi berbesar hati mempersilakan Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Ajmain Safar, Pengurusi Akademi Tamadun Islam UTM, untuk memimpin bacaan doa penutup. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji-puji milik-Mu ya Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Padamulah jua ya Allah tempat kami menyembah, padamulah jua ya Allah tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah Ramadan pada kali ini Ramadan terbaik untuk ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau jadikan ibadah puasa hari, ibadah malam kami dalam hari sebagai maksud kami lalu. Allahumma inna maqatil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, Engkau jauhkanlah kami daripada akhlak yang keji, amalan yang mungkar, nafsu yang buruk serta pelbagai penyakit yang berat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada pelbagai penyakit sopak, penyakit gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk, termasuklah COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya doa orang yang sedang berpuasa mustajab ya Allah. Ya Allah, Engkau perkenankanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau angkatkanlah penyakit ini daripada bumi Malaysia dan dunia ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami di bulan yang penuh barakah ini orang yang senantiasa bersemangat untuk melaksanakan ibadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah dan Engkau lembutkanlah hati-hati kami dan jadikanlah kami orang yang senantiasa bersama untuk melaksanakan amal dan ibadat kepada-Mu ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Encik Airul selaku penyelaras program kerohanian pada pagi ini. Terima kasih Prof. Zadatun. Terima kasih kepada semua staf fakulti yang sudi bersama-sama mendapat manfaat sedikit pada program pada pagi ini. InsyaAllah semoga kita dipertemukan di lain masa dan ketika. Jaga diri, jaga keluarga dan jaga puasa. InsyaAllah kita berkat dunia akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi insyaAllah.